Kembara Syahadah kali ini diteruskan dengan menelusuri Sabah, negeri di bawah Bayu. Terletak di utara Pulau Borneo, Sabah bukan sahaja terkenal sebagai lokasi pelancongan yang memukau mata dan penuh dengan keunikan budaya, malah syarat dengan kisah perjuangan dakwah yang menuntut pengorbanan setiap khalifah Allah di muka bumi ini. Kepelbagaian ekosistem dan lanskap dari hutan belantara hinggalah ratusan pulau yang indah melengkapkan lagi keunikan Sabah. Menariknya, Sabah dihuni lebih daripada 30 jenis suku kaum yang hidup dengan mengamalkan kepercayaan dan kebudayaan tersendiri dalam suasana yang penuh harmoni. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujarat ayat 13. Untuk hari ini kita adakan bengkel untuk pelaksanaan program Dai Adillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Zulkarnain Manas Abdullah, dai di daerah kecil Cirebon. Jadi penempatan kita ini, boleh next. Ustaz Zulkarnain Manarus bin Abdullah merupakan salah seorang da'i yang dilantik oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM Negeri Sabah. Beliau telah ditugaskan di daerah kecil Matunggong, Kudat hampir 3 tahun. YADIM Negeri Sabah, kita mempunyai setakat ini kita ada 13 orang da'i, yang mana antara kriteria yang kita ambil untuk pemilihan da'i ini, dia ada 3 kategori. Yang pertama da'i, yang kedua penolong da'i, dan yang ketiga pembantu da'i. Yang mana da'i ini yang mempunyai sijil ataupun kelulusan peringkat ijazah, manakala penolong da'i diploma dan pembantu da'i sijil yang diiktiraf. Dan semua ini kita ambil ataupun kita pilih da'i ini melalui temuduga lah. Apa yang mendorong saya untuk menjadi seorang da'i adalah ia merupakan satu tuntutan yang mana dalam Islam, dan juga merupakan penerus kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam. Ini merupakan sunnah Nabi SAW yang terbesar lah. Jadi seterusnya saya juga diantara yang telah mendapat hidayah melalui dakwah, dan saya juga ingin share dan ingin juga melaksanakan dakwah itu sendirilah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Siapapun dalam kalangan kamu belum mencapai hakikat iman sempurna sehinggalah kita mencintai saudara kita seperti mana kita mencintai diri kita sendiri kan. Hari ini, kru dokumentari Syahadah berpeluang menziarahi Ustaz Zulkarnain di kampung kelahiran beliau, Kampung Lajong, Matunggong, Kudat. Okey, Hafsyah, Hafizah, hari ini kita belajar Iqra, okey? Kita belajar huruf Ra. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey, sebut Ra. Ro. Hafizah sebut Ra. Ro. Rozaba, Rozaba. Khoroba, Koroba. Khodara. Kodaro. Nikmat iman yang dirasakan sejak memeluk Islam 15 tahun lalu diterjemahkan dengan mendidik anak-anak beliau mengenali
dan kasih kepada agama Islam seawal usia mereka. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Walaupun sesibuk mana dengan pelbagai tugas dakwah, keluarga tetap diutamakan. Bagi saya, suami saya seorang yang lucu, lepas tu bertanggungjawab. Seluruh daerah Matunggung ni dia concern lah pasal agama. Terutamanya bagi yang baru masuk Islam, yang mau urus nikah dan selalu membantu di dalam rumah tangga lah, mengurus anak-anak. Jalan dakwah yang penuh berduri dirasakan lebih mudah diharungi dengan adanya peneman dan penguat dalam meniti kehidupan seharian. Pada mulanya saya merasa agak terkilan ataupun agak kurang selesa. Mungkin disebabkan setiap perbezaan agama ini cara kita pergi ke gereja sudah tidak bersama-sama. Ada juga orang yang berceritakan begitu. Sudah perbezaan agama, ada yang mengatakan yang agama itu macam menjauhkan hubungan family. Tetapi untuk keluarga Zulkarnain ini tidak ada perubahan. Makin rapat, makin meningkat usia dia, makin perhubungan dia dengan keluarga makin rapat. Cabaran utama mualaf di Sabah umumnya adalah tentangan yang diterima dari keluarga terdekat. Pemilik nama asal Dioni bin Manarus ini juga tidak terkecuali. Namun, berkat kesabaran, ibu, bapa dan seluruh ahli keluarga Ustaz Zulkarnain mula menerima beliau dengan tangan terbuka. Rahmah mula meliputi perhubungan keluarga ini. Islam tu datang membawa rahmat ke seluruh alam lah. Tidak membezakan kaum, bangsa, kaum, agama, bangsa dan sebagainya kan. Jadi kita semua kita boleh duduk dalam satu kampung, dalam satu bumbung. Saya sendiri bersama dengan keluarga yang non-Muslim, duduk sebumbung juga. Jadi Islam itu dia tidak menghilangkan rasa hormat kita terhadap masyarakat, terutamanya ibu bapa lah dan keluarga. Hari ini, Ustaz Zulkarnain melaksanakan rutin ziarah dakwah beliau seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sentiasa menyantuni setiap lapisan masyarakat, lebih-lebih lagi golongan OKU dan warga emas. Assalamualaikum. Pak Cik Jotal atau dikenali Johari Angkap Abdullah, salah seorang mualaf yang bertuah dapat menjalani usia emas dengan peluang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar? Sehat juga? Sehat juga. Sudah makan? Sudah makan? Itu kehendak saya. Kehendak saya sendiri. Sama masuk Muslim, kehendak saya sendiri. Inilah selalu ikut. Pertama dia ajarkan saya soal sembahyang, yang lain-lain ceritalah kalau soal makan dan macam-macam lah bercakap soal ini. Bagaikan dilahirkan semula, begitulah bersyukurnya Pak Cik Johari menjalani hidup sebagai seorang Muslim dalam nikmat iman. Lillahi ta'ala. Gerak gemalai tarian Monggigol Sumendai oleh suku kaum utama di Kudat iaitu kaum Rungus dipersembahkan. Kebiasaannya pada majlis keramaian, pesta kamatan maupun ritual tertentu. Iringan muzik diperdengarkan dari alat muzik tradisional suku kaum Rungus iaitu gong. Walau zaman bersilih ganti, namun adat resam dan budaya Rungus
kekal terpelihara dan menjadi antara tarikan utama pelancongan di Sabah. Kemas rentak alunan gong. Begitulah kemasnya gerak kerja dakwah Ustaz Zulkarnain. Menyedari lidi sebatang mudah dipatahkan berbanding seikat lidi, beliau tidak segan silu memohon bantuan dan kerjasama daripada pelbagai rakan strategik dalam melaksanakan kerja dakwah beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih-lebih lagi bantuan dari Ustaz Azmi di Jahins diperlukan dalam melengkapkan dokumentasi mu'alaf yang beliau uruskan. Antara kolaborasi Jahins dengan Badan Dakwah Daerah Matunggung, yang mana Badan Dakwah Daerah Matunggung ini dipengurusikan oleh Tuan Tashrif bin Jahamin selaku nolong pegawai tadbir daerah kecil Matunggung, di mana apabila Badan Dakwah mengadakan aktiviti, contohnya ziarah mu'alaf di daerah Matunggung ini, maka dengan sendirinya pihak Jahins daerah kecil Matunggung sentiasa bekerja sama, sentiasa ada komitmen di antara satu dengan yang lain. Apa itu Tuan? Mualaf Puan Jessica. Okey. Sementara itu, berpusat di Yadim Negeri Sabah, kelihatan kerja-kerja pengagihan bakul makanan sedang rancak dijalankan melibatkan sukarelawan Yadim Masjid Al-Kautsar, Tanjung Aru. Destinasi sumbangan bakul makanan kali ini akan menuju ke Kampung Lajong bagi memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir tempoh hari. Alhamdulillah, sukarelawan Yadim yang berpusat di Masjid Al-Kautsar, Kampung Tanjung Aru, yang terdiri daripada ahli-ahli karya, hampir 70 orang sekarang yang sudah berdaftar bersama Yadim. Antara program yang pernah kami adakan adalah program kemasyarakatan seperti bantuan bantuan unit kecemasan ataupun bantuan bersama polis di Raja Malaysia dan juga bomba dan penyelamat. Jadi sukarelawan ini satu, kita kena sentiasa bersedia lah, kan? Dan apabila tiba satu perkara, maka Yadim akan panggil kami dan kami sentiasa bersedia dalam apa syarat sekalipun. Bantuan yang diberikan oleh sukarelawan Yadim dalam menyantuni umat Islam yang memerlukan selari dengan misi Yadim untuk menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial demi meninggikan martabat Islam dan kesejahteraan ummah. Namun, usaha ini memerlukan kerjasama rakan strategik seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Sabah atau Jahins untuk lanskap dakwah yang agak luas dan mencabar di bumi Sabah. Sepanjang Badan Dakwah dengan Jahins bekerjasama di Pejabat Daerah Kecil untuk menyebarkan syiar Islam ini, banyak usaha dan hasil yang telah kami capai. Di antaranya hasil yang kami capai adalah peningkatan pengislaman dari tahun ke tahun dan komitmen saudara baru dalam mempelajari apa itu Islam semakin meningkat dari masa ke masa. Dan kami tidak akan berhenti di sini, dan selagi perjuangan kami untuk meningkatkan syiar Islam di daerah kecil Matunggung, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan syiar Islam di daerah kecil Matunggung ini. Matlamat utama dakwah dalam kalangan non-Muslim adalah untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Ziarah yang dilakukan dari rumah ke rumah bukan sahaja mampu membina hubungan silaturahim, malah mampu menjinakkan hati sasaran dakwah kepada agama Islam. Bila mana ada sebarang kemuskilan yang kita hadapi, jadi untuk peringkat daerah saya akan rujuk kepada pegawai tadbir agama lah, Jahins sendiri, mengenai bagaimana untuk cara untuk menyelesaikan satu-satu masalah lah. So apa kita ni
terlibat dalam memudahkan urusan-urusan pengurusan agama di daerah. Jadi perlu rujuk kepada yang lebih ada otoriti lah dalam menyelesaikan satu-satu isu. Hari ini, delegasi Yadim meredah dini hari demi melaksanakan misi dakwah mereka ke Kampung Lajong, daerah kecil Matunggung, Kudat. Perjalanan memakan masa lebih kurang 3 jam dari kota Kinabalu, disambut oleh laungan ikamah dari Surau Zulkarnain, Kampung Lajong. Ustaz Zulkarnain seperti biasa bertugas sebagai imam pada hari ini. Benarlah, dunia bukan tempat beristirahat. Ustaz Zulkarnain dan pegawai serta sukarelawan Yadim membuktikan mereka bekerja tanpa mengira masa dan tenaga. Banyak amanah dakwah yang masih belum lagi terlaksana. Alhamdulillah, saya ditugaskan sebagai Dai Yadim yang ditempatkan di daerah kecil Matunggung. Jadi bila mana kita sebut tentang 2020, maka dia musim PKP, kita diuji dengan COVID-19 kan. Jadi usaha-usaha untuk menghidupkan, mengimarakan masjid, bawa umat ini kepada masjid, dekatkan mereka kepada masjid, dekatkan kepada agama, kembalikan kepada jemaah. Ini satu cabaran yang kita hadapilah sepanjang pelantikan itulah. Bermula pada tahun 2015, silih berganti para da'i dilantik dengan menjalankan tugas dakwah yang diamanahkan, khususnya di kawasan pedalaman dan kawasan saudara baru dengan penuh rasa tanggungjawab. Untuk menunaikan kewajipan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai seorang Islam, iaitu mendirikan solat 5 waktu. Kudat khasnya terkenal dengan kehalusan pembuatan gong. Kampung Sumangkap yang terletak di daerah Kudat dipilih sebagai pusat pembuatan dan pengeluaran gong bagi negeri Sabah selaras dengan saranan kerajaan untuk mewujudkan satu daerah, satu industri. Dihasilkan dengan Kampung Sumangkap Gong Factory, gong banyak digunakan untuk majlis rasmi dan majlis perkahwinan. Tidak jauh dari kilang gong ini, program sumbangan dakwah bakal berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita teruskan aktiviti kita di Surau Kampung. Seawal pagi lagi, rata-rata penerima sumbangan telah berkumpul di kawasan Surau Zulkarnain seperti yang telah diwawarkan sebelum ini. Sumbangan bakul makanan kepada penduduk di sekitar Kampung Lajong diberikan kepada semua golongan penerima tanpa ada prejudis. Kita punya peserta-peserta pun sudah sampai, lebih kurang ada 20 orang lah. Jadi kita telah sumbangan yang Yadim sampaikan kepada penerima ini pertamanya sumbangan daripada kerajaan sendiri yang mana disalurkan melalui Yadim, dan selain daripada itu Yadim juga menerima sumbangan daripada agensi lain seperti Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang mana dana itu kita gunakan untuk program-program dakwah, khususnya penyampaian sumbangan dan program-program dakwah. Sumbangan Yadim itu sendiri adalah bakul makanan. Bakul makanan kepada golongan sasar lah. Tapi apa yang saya dimaklumkan, dia tidak pilih. Apabila macam melibatkan bencana, pihak Yadim itu sendiri, dia minta senarai semua ketua isi keluarga, dia bagi saya semua. Kalau saya tidak silap, tahun lepas saya ada ikut ini program bantuan bakul makanan juga.
Di sini juga kami buat sama juga macam kali ini. Dia tidak kira Muslim atau non Muslim, macam saya Kristen pun dapat juga. Selain daripada itu, kita juga mengadakan program-program ilmiah yang mana kita adakan bengkel ataupun kursus kepada saudara-saudara baru, sama ada kursus bentuk dalam akidah ataupun ibadah seharian. Yang mana kursus itu kita adakan dalam masa jangka pendek. Kita juga membuat aktiviti-aktiviti lain yang mana program itu berunsur kemasyarakatan. Kita menyantuni golongan asnaf, asnaf ataupun OKU ataupun yang terlantar sakit. Ada juga saya mengikuti kelas-kelas agama. Dulu saya ada mengikuti juga kelas agama di Masjid Metunggung, dan selepas itu Ustazah Fina pun selalu juga dia macam ajar kami, dan saya selalu juga berhubung dengan dia. Dan selepas itu Imam Zulkarnain ambil alih ini Surau Kampung Lajung, dia juga selalu mengadakan program-program di situ di surau. Ya, ada juga saya menerima bantuan dari mana-mana agensi seperti Yadim dan Yayasan Amal. Dan saya sangat berterima kasihlah dengan Yadim dan Yayasan Amal sebab saya diberi bantuan, dan itu memang saya berterima kasihlah sangat-sangat. Dan saya gembira sebab sedikit sebanyak pun mengurangkan juga beban saya. Sedikit sumbangannya dan mengurangkan beban. Ini mana? Ini lagi dia lah. Boleh deh, boleh kan? Sinergi badan dakwah seperti Yadim dan Jahins di Sabah banyak membantu menyelesaikan pelbagai masalah dihadapi oleh sasaran dakwah mu'alaf, antaranya pengurusan dokumentasi, memudahkan urusan pengislaman serta masalah kahwin campur agama. Bukan mudah melaksanakan gerak kerja dakwah jika bersorangan. Sekurang-kurangnya, kerjasama erat antara semua badan dakwah di daerah kecil Matunggung khasnya mampu menghilangkan lelah para da'i serta memberi senyuman dan kebahagiaan kepada masyarakat yang diziarahi. Sudah tentunya happy sebab ada juga yang berkunjung di sini melawat mama saya yang kurang sehat. Berkenan tentang agama ini tidak ada menghadkan apa-apa sebab kita saling bersatu di antara satu sama lain biarpun berlainan agama. Ini kita dalam slot pengurusan jenazah lah. Alhamdulillah ini merupakan saya ingat kali kedua ketiga kali sudah lah. Jadi kita akan buat khusus pengurusan jenazah ini supaya kita punya tujuan apa? Supaya kita semua cakna lah. Masih banyak kelompangan dalam aspek fardu ain dan fardu kifayah yang perlu Ustaz Zulkarnain kongsikan kepada saudara baru di Kampung Minyak. Biasanya dalam pengurusan jenazah ini hal berkaitan status, bila mana satu orang yang telah memeluk agama Islam kemudian dokumentasi dia tidak di tuan punya badan sendiri tidak menguruskan dokumentasi pengislaman dia, jadi perlunya diurus dengan baiklah dia punya dokumentasi. Aktiviti yang kami pernah ikut seperti fardu ain, yaitu belajar sholat, puasa, dan yang selalunya fardu kifayah ini mungkin ketiga kali sudah. Diharapkan program ini dapat memberi kesan dan juga dapat mendidik kami untuk menguruskan jenazah dengan lebih sempurna selepas ini. Ustaz Zulkarnain Manarus Abdullah dan Ustaz Ramli Daud hanyalah sebahagian figura yang hebat berjuang menegakkan agama Allah di Sabah. Perjuangan dakwah tanpa henti kadangkala pasti akan menemui titik lelah. Namun jika lelah menghimpit diri, hanya zikrullah mampu memberi ketenangan dalam hati. Bagi Ustaz Zulkarnain, beliau telah merasa nikmat nur kasih paling besar dalam hidupnya, iaitu mengenal Allah.